negara kepulauan Indonesia dengan lebih 300 etnik berbeza yang telah mencatatkan kemajuan ekonomi yang mengagumkan sejak berjaya menempuhi krisis ekonomi pada tahun 1990-an. Indonesia juga berjaya menjadi negara anggota G20 bersama negara ekonomi besar dunia yang lain, di mana negara-negara anggota menguasai lebih 80% KDNK dunia dan 60% nilai dagangan global. Populasi Indonesia adalah keempat terbesar di dunia dengan jumlah lebih 270 juta orang. Berdasarkan statistik terkini, populasi Indonesia akan mencapai angka tertinggi iaitu 330 juta orang menjelang tahun 2067 dan kemudian menurun pada dekad seterusnya. Populasi rakyat yang bertambah adalah satu kegusaran kepada pihak pemerintah di mana ianya akan memberi kesan kepada ekonomi. Populasi yang rendah dan terkawal pula bermakna semakin tinggi pendapatan per kapita dan seterusnya lebih banyak simpanan negara, jumlah pelaburan dan penurunan kadar kemiskinan negara. Tanpa penambahbaikan dalam bidang pendidikan dan peluang pekerjaan, populasi yang bertambah akan menyebabkan beban negara bertambah. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia mengawal populasi negara, seterusnya meningkatkan ekonomi. Teruskan menonton. Pelan ekonomi. Ekonomi Indonesia mengikuti Pelan Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun yang bermula dari tahun 2005 hingga 2025. Ia terbahagi kepada Pelan Sederhana Panjang selama 5 tahun yang dikenali sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang setiap bahagian mempunyai kepentingan berbeza. Pada ketika ini, negara Indonesia sedang berada dalam pelan terakhir iaitu dari tahun 2020 hingga 2024 yang tujuan utamanya untuk mengukuhkan ekonomi dengan membangunkan sumber manusia dan menghadapi persaingan di peringkat global. Namun, halangan dan cabaran masih perlu ditempuhi ketika ini, seperti krisis global COVID-19 yang memberi impak besar kepada ekonomi kebanyakan negara. Kepadatan penduduk mengikut wilayah di Indonesia. Dengan jumlah keseluruhan populasi sekitar 270 juta penduduk yang mempunyai pelbagai suku dan budaya, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku, iaitu Jawa 41% dan suku Sunda 15%. Kedua-dua suku terbesar ini berasal dari Pulau Jawa, iaitu pulau yang mempunyai kepadatan tertinggi, juga merangkumi 60% jumlah populasi di Indonesia. Jika digabungkan dengan populasi Pulau Sumatera, jumlah keseluruhan ialah 80%, iaitu menunjukkan tumpuan penduduk paling kritikal berada di wilayah barat Indonesia. Kawasan paling padat ialah di Jawa Barat, di mana terletaknya Bandar Jakarta dengan lebih 43 juta penduduk, manakala kawasan kepadatan terendah ialah di Papua Barat di wilayah timur Indonesia dengan 761,000 penduduk. Program rancangan keluarga di Indonesia. Pada tahun 2000 hingga 2010, peningkatan jumlah populasi adalah sebanyak 1.49% setahun, dengan kawasan paling tinggi di Papua iaitu 5.46% dan paling rendah di Jawa Tengah iaitu 0.37%. Satu inisiatif berskala nasional yang bermula pada tahun 1968 yang diperkenalkan oleh pemerintah dinamakan sebagai Program Keluarga Berencana semasa pemerintahan Presiden Soeharto dan masih diteruskan sehingga kini. Ia memberi kesan penting kepada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oleh itu, setiap keluarga mampu meningkatkan kualiti hidup dengan pendapatan yang mencukupi. Wilayah berkepadatan tinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik di bawah pemerintah Indonesia bertanggungjawab meneliti struktur populasi setiap dekad. Menurut statistik terakhir pada tahun 2010, Indonesia mempunyai penduduk seramai 237.6 juta orang dan perkiraan terbaru pada tahun 2021 menunjukkan jumlah populasi adalah lebih dari 270 juta orang. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu juga membuat perkiraan bahawa populasi di Indonesia akan mencapai jumlah lebih dari 285 juta orang pada tahun 2035 dan kira-kira 290 juta orang pada tahun 2045. 2/3 populasi akan tertumpu di bandar-bandar besar di Kepulauan Jawa, di mana proses urbanisasi telah bermula sejak 40 tahun yang lepas. Proses urbanisasi boleh memberi manfaat di mana perkembangan pesat industri dapat ditampung oleh tenaga kerja yang ramai, seterusnya mampu melonjakkan ekonomi ke tahap lebih tinggi. Bandar berekonomi pesat ialah di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan. Purata umur populasi di Indonesia ialah 28.6 tahun mengikut analisis tahun 2016 yang merupakan kelebihan utama bagi pengukuhan ekonomi sesebuah negara di mana terdapat tenaga kerja muda yang ramai. Namun begitu, Indonesia juga masih mempunyai masalah di mana jutaan penduduk yang berpendidikan masih tidak dapat diserap dalam pasaran kerja. Data Bank Dunia 2020 menunjukkan pengangguran berusia muda di Indonesia hampir mencapai angka 20%. Visi Indonesia Emas 2045.
Visi Indonesia Emas tahun 2045 yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo yang dirancang dicapai pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia dengan tujuan memaksimalkan peranan generasi muda dalam ekonomi Indonesia serta peningkatan kualiti hidup seiring taraf negara maju. Di Indonesia, berlaku situasi bonus demografi di mana mengikut data tahun 2020, 70% populasi adalah generasi muda. Bonus demografi adalah satu peluang yang boleh dinikmati sesebuah negara kerana terdapat jumlah penduduk di usia produktif yang ramai menyebabkan tenaga kerja bertambah bagi memacu ekonomi. Visi Indonesia 2045 mempunyai 4 dasar penting. Dalam tahun 2016 hingga 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5.7% tahun dan dapat melakukan reformasi berstruktur memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia dianggarkan akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 beserta nilai KDNK kelima terbesar dunia pada tahun 2045. Ke arah mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tentunya untuk mencapai visi jangka panjang di negara yang penduduknya tinggal di kepulauan berbeza mempunyai banyak halangan dan tidak mudah. Ia memerlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur populasinya yang ramai di seluruh pelosok negara. Kuantiti dan kualiti populasi di wilayah berbeza harus diuruskan dengan berhati-hati. Antara langkah penting yang dibuat ialah kesamarataan pembahagian di seluruh negara. Strategi untuk pembahagian pendapatan negara termasuklah meningkatkan akses bagi seluruh penduduk, memperluas perlindungan sosial berpanjangan, mempermudahkan pemilikan aset, memperluas akses rakyat terhadap sumber negara, memperbaiki struktur fiskal dengan perbelanjaan dari pemerintah yang adil dan memastikan pelibatan masyarakat dalam konteks sosial, politik dan ekonomi. Ini bagi memberi kesamarataan pembangunan dengan pembahagian pendapatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, wilayah, infrastruktur yang bersambung dan meluas serta kemiskinan rakyat dikurangkan. Kesamarataan pembangunan semua wilayah. Kesamarataan pembangunan pelbagai wilayah dan daerah terus ditingkatkan di luar Kepulauan Jawa, terutamanya di kawasan Indonesia Timur. Momentum pembangunan di Kepulauan Jawa akan diperkukuhkan. Dalam tempoh 30 tahun ke hadapan, peranan wilayah luar Jawa dan Indonesia Timur akan meningkat 48.2% dan merangkumi 25.1% ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur yang meluas. Perhubungan jalan darat dibangunkan dengan lebih efisien di semua kepulauan Indonesia seperti lebuh raya, landasan kereta api dan kereta api ringan LRT di Bandar Jakarta. Sistem pengangkutan antara pulau melalui udara dan laut akan dapat membantu perjalanan penduduk dan barangan dengan lebih cepat dan efisien. Pelabuhan dibangunkan sebagai pintu masuk ekonomi dan jalur perdagangan diwujudkan antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesimpulannya, moto nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeza tetapi tetap satu dalam bahasa Jawa kuno mencerminkan kepelbagaian etnik, budaya dan bahasa yang dapat disatukan dalam sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ini. Ia menjadi satu semangat bangsa yang penting untuk bersama-sama menyumbang kepada kemajuan negara. Pentadbiran yang efisien tentunya memerlukan kebijaksanaan dan keprihatinan pemerintah yang selalu peka akan perubahan dan keperluan penduduk di mana sahaja. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.